Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah tuan-tuan, terdapat 4 jenis wanita yang boleh dikahwini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 4 jenis wanita yang boleh dikahwini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita bertemu lagi pada hari ini, walaupun agak terlewat sedikit, saya mohon maaf kerana pada pagi sibuk macam-macam. Ini baru saya ada masa untuk berkongsi juzuk yang ke-22, sinopsis ringkas juzuk 22 sempena hari yang ke-22 Ramadan. Juzuk 22 ni tuan-tuan mengandungi bahagian kedua surah Al-Ahzab, itu cerita mengenai perang Ahzab, perang Khandaq, dan surah Saba mengenai Empire Saba, surah Fatir, Allah sebagai pencipta, dan surah Yasin, permulaan awam surah Yasin. Okey, surah Al-Ahzab ni bahagian kedua ni, kalau kita perhatikan, kita boleh lihat bagaimana perihal rumah tangga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perkahwinan baginda. Contohnya pada ayat yang ke-31 sampai 34 ni cerita mengenai teguran-teguran ataupun peringatan Allah kepada para isteri Nabi. Apa sepatutnya mereka buat, tak dikeluar tanpa sebab, tidak boleh berhias lebih-lebih dan sebagainya. Kemudian ayat 37 ini cerita mengenai perkahwinan Zaid bin Harithah dengan Zainab binti Jahsh. Kemudian apabila tidak ada kafa'ah sekufu di antara keduanya, lalu Zainab telah diceraikan Zaid. Lalu selepas Zainab diceraikan Zaid, Allah Ta'ala pun mengarahkan ataupun mengahwinkan terus baginda dengan Zainab binti Jahsh. Dan istimewa ayat 37 ini ada dua. Yang pertama, bila turun je ayat ni, Allah kata tengok pada bahagian kedua ayat 37, Allah kata falamma qada Zaidun minha wa tara zawwajnaka. Bila telah selesai pada Zaid terhadap Zainab itu keperluannya, maksud dah habis iddah, zawwajnaka, kami kahwinkan kamu dengannya. Bila turun je ayat ni, keluar perkataan zawwajnaka, Allah sendiri yang mengahwinkan Zainab dengan Nabi. Ini istimewa. Waktu Zainab bila duduk dengan para isteri Nabi yang lain, dia berbangga, dia kata kamu dikahwinkan oleh wali-wali kamu, tetapi aku dikahwinkan oleh Allah daripada langit yang ke-7 bila turunnya ayat yang ke-37. Itu. Kemudian yang kedua, ayat ni juga sebut Zaidun. Zaid ni tuan-tuan adalah satu-satunya sahabat Nabi yang namanya disebut dalam Al-Quran, dan ini sebenarnya adalah keistimewaan Zaid. Ada cerita dia kenapa Allah Ta'ala masukkan nama Zaid bin Harithah. Sebab Zaid ini sebelum dipanggil sebagai Zaid bin Harithah, dia ni diambil anak angkat oleh Nabi dan dia dinamakan terus dengan Zaid bin Muhammad. Itu satu kebanggaan yang tidak ada pada orang lain. Ali pun bukan Ali bin Muhammad, Ali bin Abi Talib. Kemudian bila turun awal surah Al-Ahzab, Allah Ta'ala larang menamakan anak-anak angkat dengan nama kita, tetapi kena panggil kepada nama ayahnya sendiri. Allah Ta'ala seolah-olah yang difaham oleh para ulama, nak ganti kesedihan Zaid yang hilang penasaban kepada Rasulullah, Zaid bin Muhammad, bertukar Zaid bin Harithah demi kerana arahan Allah. Allah pun nak sebut nama dia tu dimasukkan dalam Al-Quran. Jadi ini antara keistimewaan Zaid yang tidak ada pada sahabat lain lah. Kemudian ayat yang ke-50. Ayat yang ke-50 di awal tadi saya katakan Rasulullah ini ada 4 jenis isteri dia. Yang pertama yang dikahwinkan secara normal, ada mahar, wali dan sebagainya. Yang kedua, bekas hamba ataupun hamba yang Nabi ambil sebagai isteri. Yang kedua, sepupu-sepupu baginda dengan syarat mereka mesti berhijrah. Dan yang keempat, wanita yang datang menyerah diri. Maksud dia datang serah diri ke Nabi, Rasulullah, aku serah diri pada kamu, ambillah aku sebagai isteri. Kalau Nabi kata ya, terus sah perkahwinan itu. Tapi ini khusus untuk baginda sahaja, bukan untuk orang lain. Walaupun begitu, dalam 4 ini Nabi cuma menggunakan 2 sahaja, iaitu perkahwinan normal dan juga hamba abdi. Hamba abdi itu contoh seperti Safiyah binti Huyai, lagi Mariyatul Qibtiyah. Kemudian seterusnya tuan-tuan, antara benda yang jangan kita tahu juga, Rasulullah ni ayat 51 dia cerita baginda tidak terikat dengan keadilan dalam rumah tangga poligami. Baginda boleh pilih siapa saja untuk mereka duduk, tidur tanpa perlu ada giliran. Walaupun begitu, walaupun ada kelebihan ini, baginda tidak gunakan kelebihan. Dan baginda berlaku adil kepada para isterinya. Kemudian ayat yang ke-52 ini pula cerita larangan kepada baginda menambah isteri lain. Selepas tu ayat 52 ni Nabi tak tambah lagi isteri-isteri. Ini pun jarang orang tahu. Ayat 53 cerita mengenai ada
bila dijemput ke rumah Nabi. Ini cerita ayat 53 ni. Selepas baginda dikahwinkan Allah dengan Zainab binti Jahsh, baginda buat kenduri sikit lah. Seterusnya, banyaklah dalam surah Al-Ahzab ini kalau kita nak bincang. Antara contoh 56 arahan supaya berselawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Kemudian surah Sabah. Surah Sabah ni dinamakan Sabah sebab surah Sabah ni kenapa dinamakan Sabah? Sebab Allah Ta'ala ceritakan sebuah empire di selatan tanah Arab dahulu yang bernama Empire Sabah di Yaman, yang pernah muncul menjadi empire dunia, tapi kemudian dimusnahkan Allah kerana kedegilan mereka. Cuma dalam surah Sabah ni yang menarik kalau kita perhati pada ayat 10 sampai ayat 14. Ini cerita mengenai Nabi Sulaiman dan juga Nabi Daud. Dan bagaimana Nabi Sulaiman itu dikurniakan beberapa mukjizat yang tidak diberikan kepada yang lain. Begitu juga Nabi Daud. Antara kehebatan Nabi Sulaiman yang tidak disebut pada surah lain, baginda meninggal dunia ketika sedang memerhatikan jin-jin bekerja. Ayat 14. Allah kata, falamma qadayna, bila kami tetapkan ke atasnya Sulaiman kematian, tidak ada yang menunjukkan kepada jin yang gentar takut bekerja itu kepada kematian Sulaiman, illa melainkan anai-anai yang memakan tongkatnya sehingga patah. Bila anai-anai makan tongkat Nabi Sulaiman, tengah duduk sambil bertelku melihat mereka ni, bila tongkat tu patah, Sulaiman pun jatuh. Barulah jin-jin mengetahui Nabi Sulaiman sudah lama meninggal dunia. Dan ayat yang ke-14 ini juga tuan-tuan, dalil yang menunjukkan jin tidak tahu perkara gaib. Ada orang yang bertanya kepada jin perkara gaib, sebenarnya orang yang bodoh, diperbodohkan oleh jin. Ayat 14 disebut secara jelas. Kemudian seterusnya surah Sabah ni, kita boleh tengok juga ayat 31 sampai 33. Ini dialog di akhirat besok dalam neraka antara pengikut dan juga pemimpin. Seterusnya kita masuk surah Fatir. Fatir ni maksudnya pencipta tanpa ada sampel. Contoh Khaliq, pencipta dah ada sampel. Fatir, pencipta tanpa sampel. Contoh mudah, kita katakan telefon tu orang buat telefon, tetapi orang yang improvise ataupun bina telefon-telefon yang baru, dia tu kita kenali sebagai Khaliq. Tetapi Fatir ni siapa? Alexander Graham Bell. Itu Fatir. Allah Ta'ala ni adalah Fatir, pencipta alam semesta sebelum pernah ada siapa-siapa buat kan sebelum ni. Dan surah Fatir ayat 1 ini juga, surah Fatir juga dinamakan surah Al-Malaikat sebab pada ayat pertama ni Allah Ta'ala cerita bagaimana sifat malaikat yang bersayap 2, 3 dan juga 4. Kemudian Allah Ta'ala sebut yazidu fil khalqi ma yasha. Allah Ta'ala boleh tambah pada penciptaan dia apa yang dia kehendaki. Maksudnya Allah Ta'ala boleh buat malaikat yang bersayap 2, 3, dan Allah Ta'ala boleh buat juga orang yang akalnya tinggi, akalnya rendah, fizikalnya berbeza dan sebagainya. Kemudian ayat yang kedua, ini Allah Ta'ala cerita kuasa mutlak, memberi manfaat dan juga mudarat hanya pada dia. Allah kata apa saja rahmat yang dibuka, tak ada siapa boleh halang. Dan apa saja yang ditahan, tak boleh siapa boleh lepaskan halangan itu. Ini kuasa mutlak hanya pada Allah. Ayat 6, Allah Ta'ala suruh kita berperang dengan iblis ataupun setan. Kita tak boleh menganggap iblis setan ni sebagai orang ataupun makhluk yang kita boleh buat lawan kawan. No. Kita mesti melawan iblis dan juga syaitan. Ayat 13. Ayat ni menarik. Ayat ni cerita mengenai biji kurma. Allah kata walladzina yad'un, hujung ayat 13, walladzina yad'una min dunihi, dan benda-benda yang walladzina tad'un, benda-benda yang kamu sembah selain pada Allah. Wahai musyrikin Quraisy, wahai penyembah berhala. Allah kata ma yamlikuna min qitmir, tidak mampu sedikit pun, tidak memiliki kuasa sedikit pun min qitmir, walaupun qitmir. Qitmir ni kita dah ingat, qitmir ni cerita anjing Ashabul Kahfi. Jadi kalau dikejar anjing, konon ni kita pun jerit kat qitmir. Jadi anjing terdengar nama penghulu dia pun tak segang lah. Sebenarnya qitmir dalam bahasa Arab adalah, kalau kita tengok biji kurma tu, selapuk kurma. Kalau kita tengok biji kurma, dia Quran pakai 3 perbandingan. Yang pertama sekali Allah kata wala yuzlamuna naqira, mereka tidak akan dizalimi naqira walaupun sedikit. Naqir tu maksud apa? Kalau kita tengok biji kurma, ada tempat lubang keluar tunas, itu naqir. Lepas tu wala yuzlamuna fatila, mereka tidak dizalimi sikit pun. Fatila, fatil macam kita kata belahan celah biji kurma tu macam ada tali sumbu, itu fatil. Qitmir maksud biji kurma, kalau kita makan biasanya kita perasan ada selaput putih dekat kulit biji kurma, itu qitmir. Kenapa Allah Ta'ala pakai qitmir dalam ayat ini?
nak cerita benda hak kamu sembah tak ada kuasa sikit pun walaupun sekadar selaput putih pada biji kurma itu. Kemudian ayat 18 sama juga. Allah Ta'ala sebut wala taziru waziratun wizra ukhra. Seorang tu tidak akan tanggung dosa orang lain. Jadi tak betul kita kata ayah tanggung dosa anak, suami tanggung dosa isteri. Tak. Itu ada berpinjang punya lebar. Ayat ini jelas menunjukkan seorang tak akan tanggung dosa siapa-siapa. Lagi ayat 36-37 ini antara ayat favorit saya sebagai peringatan. Allah Ta'ala cerita pada ayat 36-37 ini bagaimana ahli neraka diseksa tanpa mati. Sebab di akhirat besok mati tak ada. Mati sudah dimatikan Allah. Dan ahli neraka bila diseksa tanpa mati dalam neraka, mereka meraung-raung dan mereka mengharap supaya boleh balik semula ke dunia. Masa akan dapat. Tak boleh dunia nak balik ke akhirat, nak balik ke dunia tak boleh. Alam barzakh nak balik ke dunia malam Jumaat ke bulan puasa ke jadi hantu pun tak boleh. Dalil-dalil yang jelas. Dan di sini lalu Allah Ta'ala pun tempelak mereka. Allah kata awalam nu'ammirkum, bukankah kami dah beri umur kepada kamu? Ma yatadhakkar fihi man tadhakkar. Cukup untuk kamu ambil pelajaran pada tempoh usia itu. Waja'akumun nadhir, dan telah datang pada kamu an-nadhir, pemberi peringatan. Diumurkan kamu di sini, kalau baca tafsir, umur untuk umat Nabi Muhammad disebut 60 tahun. Kemudian an-nadhir di sini telah datang pada kamu peringatan, sama ada nabi, para rasul, ulama, dan juga yang antara satu tafsiran yang menarik juga, bukankah kamu telah diberi umur yang cukup untuk kamu ambil pelajaran dahulu, dan telah datang kepada kamu an-nadhir, pemberi peringatan, iaitu uban di kepala, iaitu tanda-tanda kematian. Dan seterusnya tuan-tuan, ayat yang terakhir surah Fatir ayat 45, Allah kata apa? Kalau dia nak hukum manusia kerana kejahatan yang manusia lakukan, sudah pasti Allah Ta'ala musnahkan alam. Tidak ada satu pun makhluk yang boleh hidup di alam ini. Jadi tuan-tuan, ayat yang ke-45 ini menunjukkan rahmat Allah ni lebih luas berbanding adabnya. Dan ini antara ayat yang boleh saya gunakan untuk menegur setengah pihak yang mengatakan kalau mati jadi ni, mati macam setengah cerita-cerita di TV. Buat jahat mati dapat cash. Tidak semestinya begitu. Kenapa? Rahmat Allah terlalu luas berbanding azab dia. Adalah kes-kes begitu, tapi kita tak boleh bayangkan, gambarkan seolah-olah mesti dapat macam tu. Macam cerita di TV, tuan-tuan tahulah. Okey, ni ada soalan. Dosa akan ditanggung masing-masing selepas suami menegur isteri solat atau tanpa tegur isteri. Dia macam ni. Kalau sekiranya isteri itu elok tetapi dia rosakkan oleh suami, isteri nak keluar daripada rumah, suami suruh dedahkan aurat. Jadi isteri pun buatlah cakap suami. Suami sebenarnya bukan menanggung dosa isteri, menanggung dosa dia. Suami sebenarnya menanggung dosa dia sendiri kerana merosakkan orang lain. Dan yang terakhir sekali tuan, surah Yasin. Surah Yasin kita kata maklumlah, cuma dalam surah Yasin ini kalau saya nak share ayat 13 sampai 27 ini cerita mengenai sebuah negeri, dia kata Ashabul Qaryah. Dan negeri ini ulama bincanglah, ada yang kata Antakiyah, sebuah tempat di Turki, yang mana penduduk negeri ini diutus kepada mereka 3 orang rasul, mereka tolak. Lepas tu datang seorang lelaki dan dikatakan gelaran lelaki ini Habibun Najjar, itu pada ayat yang ke-20. Waja'a min aqsan madinati rajulun yas'a, datang seorang lelaki daripada penghujung bandar. Ringkas cerita, lelaki ini datang menyokong 3 orang rasul tadi, lalu dia mati dibunuh dan dia mati syahid. Dan Allah Ta'ala cerita di sini lepas dia mati syahid pada ayat yang ke 26-27 ni contoh yang sangat baik. Qila dukhulil jannah, dikatakan kepada lelaki itu masuklah ke dalam syurga. Lepas tu dia kata, qala, kata lelaki itu yang dah mati ni, ya laita, oh alangkah qaumi, kalau kaum aku, ya'lamun, mengetahui, bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin, dengan pengampunan dan juga kemuliaan diberikan kepada aku. Jadi ulama tafsir kata apa? Habibun Najjar ini sangat bagus sebab dia menasihati kaum dia daripada ayat yang ke-21 sampailah ayat yang ke-25 sebelum dia mati dibunuh. Dia menasihati kaum dia ketika hidup, dan ayat yang ke-26-27 selepas mati. Dan kita perhatikan ulama kita memang macam ni. Masa hidup menasihati, selepas mati pun menasihati juga dengan apa? Dengan karya legasi mereka. Itulah antara sebab kita kena bina legasi ilmu kita supaya kita boleh menasihati umat Islam masa hidup dan juga selepas mati. Tuan-tuan, setakat itu dulu, lebih kurang juzuk 22 sebenarnya. Kalau ikut hati saya nak cerita sampai sejam sinopsis juzuk yang kedua. Tetapi
nanti tuan-tuan akan bosan pula. Jadi cukup setakat tu dulu. Mudah-mudahan perkongsian ini akan memberi semangat kepada kita untuk tadabbur juzuk yang ke-22, dan insya-Allah kita jumpa besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.